Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like, dan komen. Let's go! Salam sejahtera kepada semua pendengar. Berita kali ini dipetik dari Malaysia Kini. Bertajuk, Waris Sultan Sulu boleh sita aset Malaysia di 167 negara. Pagi 1 Mac lalu, media melaporkan berita bahawa negara diperintahkan membayar AS 14.92 bilion bersamaan RM62.59 bilion ringgit kepada waris Sultan Sulu yang terakhir. Kerajaan Malaysia menyatakan akan mencabar kesahihan keputusan oleh penimbang taras Spanyol Gonzalo Stempa di Mahkamah Arbitraris di Paris, Prancis. Panduan kini akan menyorot latar belakang isu yang bermula hampir 150 tahun hingga ke zaman penjajahan di Borneo. Apakah perjanjian 1878 yang menjadi asas kepada keputusan timbang tara itu? Perjanjian 1878 ialah perjanjian yang membenarkan Sultan Sulu ketika itu, Sultan Jamal Al-Alam, untuk menyerahkan Sabah ketika itu dikenali sebagai Borneo Utara kepada syarikat Dan and Overbeck. Perjanjian itu ditandatangani oleh Sultan Sulu dan saudagar kelahiran Jerman Baron von Overbeck yang ketika itu merupakan Maharaja Borneo Utara dan mempunyai peranan dalam syarikat itu. Seorang lagi penandatangan ialah ahli perniagaan British Alfred Dent yang bersama abangnya Edward Dent bertindak sebagai pembiaya untuk syarikat usaha sama itu. Berikutan perjanjian itu, syarikat itu memperoleh hak wilayah ke atas Borneo Utara dan hak terhadap sumber mineralnya. Sebagai balasan, syarikat usaha sama itu akan membayar wang penyerahan tahunan sebanyak AS 1,000 kepada Sultan Sulu. Syarat-syarat perjanjian itu kemudiannya diluluskan kepada Malaysia pada 1963 apabila Sabah menyertai Sarawak dan Melaya untuk membentuk Persekutuan Malaysia. Sehingga 2013, Malaysia telah membuat bayaran tahunan RM5.300 kepada waris Sultan Sulu melalui pentadbiran Filipina. Apakah yang menyebabkan pewaris Sultan Sulu mendapatkan timbang tara di Spanyol? Waris diraja itu meminta timbang tara Spanyol pada Julai 2019 selepas Malaysia berhenti membuat pembayaran tahunan RM5.300 sejak 2013. Pembayaran itu dihentikan selepas pencerobohan ke Lahad Datu, Sabah oleh kumpulan bersenjata dari selatan Filipina pada awal tahun itu. Kumpulan militan itu mendakwa mempunyai kaitan dengan Kesultanan Sulu yang digunakan sebagai alasan pentadbiran Malaysia menghentikan pembayaran. Bagaimanapun, menurut bekas peguam negara, Tommy Thomas, yang nampaknya tiada bukti tentang hubungan tersebut. Dalam memorinya, My Story, Justice in Wilderness, Thomas mendakwa pemberhentian pembayaran kerajaan Malaysia akan menelan kos yang tinggi kerana tiada alasan undang-undang untuk mewajarkan tindakan sedemikian. Waris diraja sekarang mendakwa Malaysia melanggar perjanjian 1878 dengan menghentikan pembayaran tahunan. Bagaimanakah penimbang tara Spanyol mencapai angka RM62.59 bilion sedangkan bayaran tahunan hanyalah RM5.300 setahun? Menurut Thomas, peguam waris Sultan Sulu didakwa telah meminta tafsiran semula perjanjian 1878 untuk memindah status Sabah sebagai wilayah pajakan dan bukannya wilayah yang diserahkan. Dalam memorinya, bekas peguam tertinggi Malaysia itu mendakwa bahawa pasukan peguam waris Sultan Sulu meminta pelarasan ini untuk mencerminkan nilai hasil minyak dan gas Sabah sejak 1970-an. Menurut pihak yang menuntut, mereka harus dibayar kira-kira 3 juta kali lebih besar daripada jumlah tahunan yang diberikan atau jumlah sekaligus yang sama nisbahnya sebagai pertukaran untuk menamatkan perjanjian dan menyerahkan kedaulatan mereka ke atas Sabah, dakwa Thomas. Mengapa waris Sultan Sulu memfailkan timbang tara di Spanyol dan bukan di Malaysia? Menurut memori Thomas, keturunan Sultan Sulu pada mulanya meminta bantuan kerajaan British untuk melantik seorang penimbang tara dalam pertikaian itu. Bagaimanapun katanya, pentadbiran UK menolak permintaan itu menyebabkan waris beralih pula ke Spanyol. Perjanjian 1878 memperuntukkan bahawa sebarang pertikaian hendaklah dikemukakan kepada Konsul Jeneral Baginda Britannik untuk Borneo. Pejabat itu luput selepas pembentukan Malaysia. Satu-satunya kaitan yang mungkin
dengan Spanyol adalah tempo singkat antara 1878 dan 1885 ketika Spanyol mempunyai beberapa hak ke atas Borneo Utara yang diserahkan pada 1885 kepada Great Britain. Memandangkan tiada perjanjian timbang tara dalam dokumen 1878 dan 1903, pihak yang menuntut Sulu memohon kepada mahkamah di Spanyol yang melantik penimbang tara Spanyol untuk menentukan pertikaian antara warga Filipina dan Malaysia berkaitan perjanjian berurusan dengan tanah di Malaysia dan pembayaran oleh Malaysia dalam ringgit, tulis Thomas. Bilakah waris Sultan Sulu benar-benar menguatkuasakan keputusan timbang tara terhadap Malaysia? Secara teori, ini boleh dilakukan melalui pelaksanaan Convention New York yang dianggotai Malaysia dan Spanyol. Sekiranya Malaysia enggan membayar RM62.59 bilion, waris mempunyai hak di bawah konvensinya itu untuk menguatkuasakan anugerah timbang tara melalui penyitaan aset Malaysia yang terletak di mana-mana daripada 167 negara penandatangan. Apakah yang telah dilakukan oleh kerajaan Malaysia sebagai tindakan balas terhadap langkah timbang tara 2019? Pentadbiran Malaysia membawa tindakan untuk menghalang 8 pewaris Sultan Sulu daripada meneruskan timbang tara tersebut. Ini membawa kepada keputusan Mahkamah Tinggi Sabah pada 2020 yang memihak kepada Malaysia menyatakan tidak ada perjanjian yang mengikat antara Malaysia dan keturunan Sultan Sulu yang boleh memaksa salah seorang daripada mereka untuk tunduk kepada timbang tara. Mahkamah Sabah juga mengeluarkan perintah sekatan untuk menghalang keturunan Sultan Sulu daripada memulakan prosiding timbang tara mereka di Spanyol. Menurut Memoir Thomas, kerajaan Malaysia sedang memfailkan perintah Mahkamah Sabah di Spanyol semasa hari terakhirnya memegang jawatan peguam negara pada awal 2020. Apakah asas keengganan Malaysia membayar anugerah timbang tara RM62.59 bilion? Putrajaya telah mengisytiharkan timbang tara Spanyol melanggar kekebalan kedaulatan Malaysia. Kerajaan Malaysia mendakwa anugerah itu terbatal dan tidak sah berikutan persoalan mengenai kelayakan penimbang tara Spanyol Gonzalo Stempa untuk mendengar prosiding timbang tara itu. Kerajaan Malaysia akan terus mengambil semua langkah yang sewajarnya, termasuk tindakan perundangan untuk menamatkan segala tuntutan tersebut dan memastikan agar kepentingan, kekebalan kedaulatan dan kedaulatan Malaysia sentiasa dilindungi dan terpelihara, kata Wisma Putra dan pejabat peguam negara AGC. Kenapa Malaysia tidak hadir dalam prosiding penimbang tara Spanyol yang dijalankan di Paris? Pentadbiran Malaysia menegaskan ini karena ia tidak mengiktiraf tuntutan itu, karena juga berpendapat bahwa pertikaian itu tidak tertakluk kepada timbang tara karena perjanjian 1878 bukanlah kontrak komersial. Pentadbiran Malaysia juga menyatakan keraguan tentang identiti penuntut waris Diraja Sultan Sulu dan mendakwa mereka tidak dapat disahkan. Jika timbang tara dijalankan oleh penimbang tara Spanyol, mengapa ia didengar di Paris? Menurut Wisma Putra dan AGC, kes itu pada asalnya dibicarakan di Madrid, sehingga Mahkamah Tinggi di sana membatalkan pelantikan Stampa. Ia didakwa dilakukan atas alasan bahwa Malaysia tidak dimaklumkan dengan betul mengenai perkara itu. Pihak yang menuntut kemudian memindahkan kes mereka ke negara Prancis.